Alright, masanya untuk put to the test. Kita dah ada iPhone 15 Pro Max dekat sini untuk test battery life. Dia punya features such as dia punya bateri tu 4422 mAh. Kalau dia dapat tahan dengan lebih lama. Sekarang dah pukul 2.30 petang. Reason sekarang ni aku baru guna adalah aku stuck dekat WhatsApp punya transfer. So I'm going to make sure yang aku memang betul-betul guna iPhone ni untuk buatkan a real day in the life aku betul-betul berguna lah ataupun full test lah. Kalau tak, memang tak akan dapat drain bateri ni. So dekat sini aku pakai internet daripada Maxis. So korang akan dapat 5G internet connection dekat sini. Out of the box memang akan support. So far aku dah dapat update tau. Untuk dia punya iOS 17.0.2 kalau tak silap. Apa yang aku nak test juga dekat sini adalah dia punya camera, that is 5x zoom. Nanti kita akan pergi dekat kawasan Kuala Lumpur untuk test macam mana dia punya quality. Another thing is, aku try juga untuk charge telefon ni tau. So sekarang bateri tinggal 98% pada pukul 2.30. But apa yang aku dah cakap juga, aku cuba untuk charge telefon ni, and bila pakai USB Type-C tu macam rasa sangat-sangat janggal. Dan aku tengok juga dia punya speed, that is bila cap sampai 80% dia akan stay dekat 10 watt juga, which means macam so average lah. Another thing is, dia punya screen dekat sini sebenarnya memang lawa lah kalau kau nampak, dan dia sangat-sangat terang. To be honest, korang tak akan perasan dia punya bezel-less display tu kalau korang tak cari ataupun korang tak comparekan dengan telefon lain. But to me it's huge punya difference juga kalau bandingkan. And aku sukalah dengan apa yang Apple buat dengan dia punya bezel dekat sini, Dynamic Island. Screen dekat sini boleh kata terang juga sebab dia lebih daripada 2000 nits untuk dia punya keterangan. That's why kau boleh tengok dekat sini. Aku setting aku punya kamera pun auto je. So yeah, it's pretty solid. Other than that, tu je lah apa yang aku boleh buat. Contohnya macam reply messages, tengok content dan sebagainya. And aku akan set upkan sedikit contohnya macam app Tesla untuk charge aku punya kereta dekat pavilion nanti. Alright, aku suka dekat rooftop ni sebab atas ni boleh nampak segala orang kata bangunan yang ada dekat Kuala Lumpur. Contohnya macam kalau ada KLCC, ada TRX, ada bangunan yang ikonik dalam Malaysia. Itulah aku suka bila duduk dekat atas rooftop ni. Aku tak tahu audio dekat sini boleh guna ataupun tak sebab it's a bit windy. Okay, let's go dekat pavilion untuk charge aku punya kereta dulu. Jom. Cara nak set upkan iPhone 15 Pro Max ni dengan aku punya kereta Tesla is actually sangat-sangat simple. Contohnya, korang pergi dekat korang punya setting dekat Tesla Model 3. Lepas tu akan nampak locks, dan di situ juga korang akan nampak key aku sebelum ni, which is Samsung Galaxy S23 Ultra. Kita nak set upkan a new key dekat phone aku ni, so kena pergi dekat dia punya add key dan korang buka sahaja app dalam iPhone dan tekan set. Dekat sini dia akan tanya korang a few things untuk unlock menggunakan iPhone 15 Pro Max sahaja. So, apa yang kau nampak ni setup sangat-sangat simple, which is aku sangat recommend untuk kereta lain buat benda yang sama juga, walaupun kita dah ada kunci ataupun kad dalam wallet untuk bawa ke mana-mana sebagai safety. Sekarang kita akan gerak ke Tesla Supercharger, lepas tu kita akan berjalan-jalan area situ. Inilah double R yang aku nak. Biasa orang pakai double R 250 kan. Aku nak yang tu. Dan aku suka dengan pavilion ni, bila hujung minggu tak ada parking, Tesla actually ada free parking tau. So aku boleh guna je parking dekat sini tanpa ada hassle nak cari parking. Yes, itulah kelebihan pakai kereta Tesla. Alright, kita dah sampai ke pavilion Bukit Bintang dengan bateri menggunakan map, Google Map dekat sini. Korang boleh nampak walaupun dia salah dekat situ. Dia punya bateri tinggal 94% pada pukul 3. Other than that, aku tak pakai untuk apa sangat, dan kebanyakan masa ni kau nampak dekat situ dia pakai line 5G tau. Tu yang best dekat sini. So, without wasting more time, kita nak gerak terus sebab aku lapar ni sebenarnya. Kita akan ambil phone ni dan charge kereta Tesla. Alright, cara nak charge kereta ni pun senang je, tak perlu nak buka phone apa semua benda. Just double tap. Dan basically tak payah double tap pun sebenarnya, okay? Kita buat cara yang betul. Cara Tesla way.
angkat. Lepas tu tekan butang ni dan masukkan je. Sepatutnya dia akan charge macam biasa je. Tak warna biru. Dia tukar warna hijau. Yes. Sekarang dah charge menggunakan aku punya credit card. So dekat sini aku akan limitkan aku punya charge sampai ataupun 60% untuk aku punya bateri. Alright, let's go. Kita dah lapar dah ni. Akan gerak ke pavilion makan nasi ayam sikit. Let's go. Alright, so aku baru je lepas makan untuk tengah hari ni. Basically aku makan lewat petang lah juga. Tapi bateri yang kita ada sekarang ni adalah 70% untuk penggunaan satu hari. Boleh kata petang sahaja, which is makan like 30% dah. Tapi kalau ikutkan masa tengah makan tadi, aku ada test a few things juga. Contohnya aku try juga untuk main PUBG Mobile dan juga main game contohnya macam Car Street. Dekat situ aku boleh nampak yang performance pada iPhone 15 Pro ni boleh kata one really super juga untuk main game. Cuma je dekat sini dia tak dapat nak bagi aku display 90Hz ataupun 90fps. Mungkin dia tak optimize lagi. So mungkin kita akan test it out later sebab telefon ni baru je keluar dalam masa less than 1 week untuk kita try. Other than that, masa tu aku main game makan dalam 10% saja, which is aku try dengan Car Street tu. And kau boleh nampak sini graphics all look good dengan FPS sangat-sangat konsisten. And surprisingly dekat kawasan yang aku duduk tu tak ada aircon sangat, tak sejuk dan juga tak panas. And telefon ni tak rasa overheated ataupun rasa panas sangat pun. So tu apa yang aku suka dengan iPhone 15 Pro Max ni. Kalau aku main dekat iPhone 14 Pro, aku akan cakap dia cepat sangat-sangat panas. Dan yang ni memang difference berbanding dengan yang aku pakai sekarang ni. Aku try juga untuk tangkap gambar sebab korang tahu yang ni pakai 48 megapiksel untuk dia punya main camera. Dan juga untuk dia punya zoom baru tu, that is 5x optical zoom. Boleh kata I'm obsessed with it sebab aku ni memang suka pakai telefoto tau. Sama ada 3 kali zoom ataupun 5 kali zoom. Yang ni 5x zoom, orang kata change a lot untuk aku tangkap gambar sendiri. Cuba bayangkan aku pakai telefon Android yang ada 5 kali zoom tu. Suka sangat-sangat pakai. Dan sekarang dah ada option tu dekat iPhone 15 sahaja ataupun iPhone 15 Pro Max. Dan lepas ni aku akan pakai telefon ni je lah kot untuk tangkap video ataupun tangkap gambar. Later aku akan try bagi tunjukkan dekat korang a few shot yang aku guna untuk 5x zoom. Yang mana kau boleh nampak dekat sini dia punya quality dekat sini memang superb. Kalau ikutkan gambar yang aku tangkap ni adalah Lotus yang baru. Dan Lotus yang baru ni under orang kata control lighting, yang mana dia dapat tangkap gambar yang merah pun cantik, detail pun detail, lepas tu sharp pun sharp. Dan kalau korang biasa pergi dekat Lotus punya showroom tu, dia akan ada barrier tau. So bila ada barrier, korang tak boleh nak pergi dekat untuk tangkap gambar. Tapi jangan risau sebab 5 kali zoom tu boleh buatkan korang punya gambar tu nampak macam korang berada dekat dengan kereta tu. But tu bukan main reason korang nak dapatkan 5x zoom. Dia lebih kepada nak gambar tu lebih compress daripada korang pakai yang wide biasa sahaja. Tapi option yang ada dekat sini still ada juga, contohnya macam 24mm, 28mm sampailah kepada 35mm. Bateri sekarang dah try semua benda tu. Bateri tinggal 69% pada pukul 4.43 petang. Boleh kata it's good lah. Dia bukan like half lagi walaupun aku pakai dia sekejap je. And one of the things yang aku patut cakap juga adalah dia tak rasa panas sangat tau. So kalau tak rasa panas, masa tangkap gambar, masa main game tak rasa panas. So processor dekat sini aku akan bagi a big thumbs up. That is A17 Pro yang ada dekat A15 Pro Max ni. But macam mana dengan titanium finish yang aku pegang dekat sini? Boleh kata aku ada pegang a few things yang kotor juga. Contoh macam makanan tadi aku dah tertumpah and terpegang kuah dan sebagainya. And still ada fingerprint magnet, tapi it's less noticeable berbanding dengan korang pegang yang version Pro biasa sebelum ni ataupun Pro Max kalau ikutkan. Dia punya quality aku boleh kata nampak solid lah. Dia tak nampak macam plastik. Dan titanium finish ni buatkan aku lagi suka. Dan especially dengan natural titanium ni, aku cakap yes, korang patut pick up natural titanium punya finish sebab it looks really good untuk pegang dekat tangan ataupun untuk korang guna as a daily driver, sama ada korang nak elak daripada macam cala ke
nak elak fingerprint magnets ke, ada tau, still ada fingerprint magnet, tapi it's less noticeable daripada previously. Sebab belakang dia matte finish, tepi dia pun matte finish. So, yelah, a big thumbs up lah. Alright, sekarang aku nak pergi dekat kawasan belah sana sebab nak makan fries. Sebab fries dekat sini, biasanya orang akan beratur dekat sini tau. Dekat sini ramai gila orang beratur, tapi kita akan pergi dekat tempat yang a bit secret untuk makan fries yang orang kata viral tu. Let's go. Another thing yang aku patut kongsikan dekat korang adalah that lock mode untuk kamera kan. So lock mode tu actually boleh pakai dekat mana-mana sensor sahaja. So korang boleh activatekan. Cuma je dekat sini korang akan dapat tengok yang mana dia punya penggunaan tu ataupun storage capacity korang perlukan sampai. Sebab bayangkan dalam masa 1 minit sahaja 7GB korang kena sediakan dalam storage. Kalau tak dapat nak record. So that's why Apple perkenalkan USB Type-C ni, yang mana korang boleh record secara externally, pakai SSD ke hard drive ke, boleh juga pakai yang ada USB Type-C dekat sini. Overall untuk A17 Pro boleh kata it's a solid punya processor, sebab aku tak dapat rasa pun yang dia struggle untuk mainkan apa saja, sebab aku gunakan sebagai daily driver juga. And dapat tengok lah aku punya apps, aku punya games, tak ada satu pun yang aku dapat rasa hiccup untuk apa yang Apple tawarkan dekat sini. Ataupun mungkin dia sebabkan pakai 8GB RAM tu je, sebab sekarang rasa sangat-sangat smooth dengan 120Hz. So memang on par dengan apa yang aku bayar lah kali kan, and tak ada hiccup macam aku cakap tu. And so far dia punya screen pun it's really nice. Aku suka dengan dia punya keterangan screen, sangat-sangat bright, sangat-sangat orang kata high resolution. Dan aku punya penggunaan kepada Dynamic Island tu so-so je, sebab tadi aku charge pakai kereta elektrik kan. So aku harap dapatlah optimizekan Tesla app tu dengan Dynamic Island, tapi dekat sini tak, sebab dia tak tunjuk dekat aku apa progress aku punya charging battery. So aku harap lepas ni orang yang buat charging punya app sepatutnya integrate sekali dalam Dynamic Island, so that boleh rasa kelebihan. And at least aku tak perlu nak pergi kepada app untuk tahu berapa battery percentage, walaupun dia dah ada widget untuk Tesla punya app dalam iPhone, mana-mana iOS pun kalau ikutkan. Satu lagi benda yang patut aku cakap adalah this action button. Kau guna ke Fazli? Actually I'm using it quite a lot, sebab masa aku nak tangkap gambar, aku nak rakam video, aku akan tekankan aku punya action button ni untuk enablekan kamera. So my default is aku akan buatkan action button ni sebagai kamera. Aku dah set upkan, and aku rasa dia lagi berguna daripada kebanyakan masa, sebab aku memang sentiasa nak guna kamera. Biasa nak tekan dekat skrin tu kadang-kadang miss touch, ataupun dia tak register aku punya touch, so end up aku miss the shot, especially bila aku nak tangkap gambar kereta. So dekat sini aku cakap, yalah, dia punya action button really function kalau aku set up sebagai sebuah orang kata butang untuk aktifkan kamera. Benda yang aku dah cuba juga adalah dia punya Apple Pay. So far dapat gunakan dengan bagus sekali, tak ada apa sangat yang aku boleh complain. All the buttons feels very solid, dengan perubahan yang bagi aku tak adalah macam drastik sangat. Cumanya kalau korang beralih daripada iPhone contohnya macam 13 nak pergi kepada 15, aku rasa macam tak sangat, ataupun tak orang kata obvious sangat, unless kalau korang datang daripada iPhone 12 ke bawah. Kalau korang daripada iPhone 13 nak upgrade, tak salah, tapi korang takkan rasa jam sangat-sangat. Alright, so berapa battery percentage yang tinggal untuk aku punya penggunaan kali ni? Pada pukul 5.40 ataupun lebih kurang pukul 6. Start kita guna tadi pukul 2 ataupun 1.30 tengah hari. Yang tu at 100%, sekarang dah tinggal 60%. Pada pukul 5.40 ataupun pukul 6, dia lebih kurang macam 1 jam 10% dia makan. Sebab aku memang betul-betul guna hari ni untuk test out all the features yang Apple perkenalkan pada iOS 17 dan juga iPhone 15 Pro Max. Nanti aku akan buat review juga untuk korang tahu macam mana performance untuk iPhone 15 ni, sebab kita dah try orang kata general punya usage. So next one kita akan betul-betul fokus untuk review iPhone 15 Pro Max dekat sini. Okay, aku ada dekat studio, tapi ini adalah keesokan hari untuk aku test penggunaan harian yang normal. Tak rakam video sangat, tak main game sangat, tapi macam mana dengan daily use. Aku boleh cakap dekat sini, penggunaan aku starting daripada pukul 11 lebih, battery at 100%. Penggunaan aku basically aku angkat call, reply messages, scroll social media untuk buat kerja sedikit, dan aku banyak juga guna Grab dan juga Google Maps untuk pergi dekat area Kuala Lumpur ni, sebab
aku kadang-kadang malas nak pergi parking and nak kena bayar parking and tunggu lagi. So this is why aku akan guna Grab. And dekat situ juga aku menggunakan orang kata dia punya Dynamic Island tu untuk tengok progress bila kita order Grab kan. So it's pretty useful juga kadang-kadang untuk aku sendiri. Dan aku end of the day hari ni pada pukul 7.30 battery percentage tinggal dalam 30% ke bawah. So dekat sini dah makan 80% starting daripada pukul 11 tu. So berapa aku punya penggunaan daripada 11 pagi tu kepada 7.30 tengah malam ni juga. Bateri tinggal macam aku cakap tadi 30% ke bawah. Dan aku guna bateri screen on time actually 4 jam sahaja. Maksudnya dekat sini mungkin dia makan juga dekat tempat lain. And mungkin sebab aku selalu tengok progress. Dan most of the time aku guna always on display is turned on. So aku nampak progress contoh macam order Grab, tengok maps dan sebagainya, dia akan sentiasa bagi tahu dekat aku. So that's why it's quite a normal use untuk aku sebenarnya kalau aku jujur. But that's it. Tu je yang aku boleh cakap. 30% ni boleh makan lagi 2 jam. So kau tambahlah 4, 5, 6. So lebih kurang 6 jam penggunaan iPhone 15 Pro Max ni. Alright guys, aku rasa aku dapat sharekan dekat korang penggunaan iPhone 15 Pro Max ni bukan satu hari untuk test dia punya feature je, tapi dia punya real use untuk aku sendiri sebagai orang yang daily drive iPhone 15 Pro Max ni. 6 hours anggaran boleh kata boleh tahan untuk sebuah bateri yang bawah 5000 mAh. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye!